Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin berkongsikan tentang apakah syarat-syarat sah haiwan yang kita ingin korbankan ya. Dalam hal ini kita juga kena tahu hak-hak haiwan itu. Haiwan juga ada hak dia kan. Selain daripada hak orang yang masuk korban, dia ada hak orang yang menguruskan korban, dia ada juga hak haiwan yang perlu kita tunaikan sebelum kita nak melakukan ibadah korban ini ya. Jadi kalau kata di sini kita lihat apakah syarat-syarat yang sah untuk haiwan ternakan untuk kita lakukan proses korban ini. Baik, yang pertama disebutkan adalah ibadah korban tidak sah kecuali dengan haiwan ternakan sahaja, iaitu unta, lembu, kambing, biri-biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya sama ada jantan atau betina yang menjadi baka ataupun yang dikasih. Dengan itu tidak sah berkorban selain dengan haiwan ternakan seperti kerbau liar, kijang, rusa, pelanduk dan seumpamanya. Baik, dalam hal ini ialah kalau kita lihat yang disebutkan adalah haiwan al-an'am, haiwan yang jinak, atau juga dalam istilah sembelihan disebut sebagai maqduru alaih. Haiwan yang jinak yang mampu untuk kita kuasai. Kebiasaannya adalah haiwan yang kita bela seperti kerbau, kambing, lembu kan, biri-biri, unta. Itu adalah haiwan-haiwan yang diharuskan untuk kita berkorban ya. Cuma dalam hal ini saya ingin ingatkan juga adalah hari ini kita lihat banyak haiwan-haiwan yang melalui proses kalau kata durian kahwin kan, durian musangking, durian musangkuin ya. Dan juga proses kacukannya itu. Dalam haiwan juga ada proses kacukan juga. Sekarang ini disebut sebagai haiwan hybrid yang mempunyai diambil daripada genetik haiwan-haiwan yang lain ya. Jadi kalau kata dikacukkan haiwan jinak dengan haiwan liar, contohnya adalah kita lihat seladang campur lembu, dia akan jadi selembu. Selembu tidak boleh dibuat proses haiwan korban ya, sebab dia telah dikacukkan dengan haiwan yang bukan haiwan jinak ini. Sebab itulah tanggungjawab kepada orang yang menguruskan korban. Dia juga harus bertanya kepada orang yang menternak itu, adakah haiwan ini dikacuk ataupun tidak. Sebab kalau haiwan dikacuk, dia kacuk dengan haiwan yang bukan haiwan yang diharuskan korban, maka tak sah. Ini yang disebutkan supaya kita mengambil kira soal kata baka, soal kata bahawa dikacukkan dengan apa, lembu tapi lembu liar, bukan lembu yang diternak, dan juga kerbau liar, bukan kerbau yang diternak sebagainya. Jadi dalam hal ini kena berhati-hati ya. Jadi nak kena tahu juga kerbau ini milik siapa, milikan siapa, lembu ni lah milikan siapa. Itu juga seharusnya kita kena tahu ya. Yang keduanya adalah haiwan ternakan itu hendaklah sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Sebab tu kalau kita nak melakukan proses korban, dia perlu mendapat permit satu. Kalau kata lembu itu nak dipindahkan, permit pemindahan itu juga perlu dapatkan daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner, termasuk juga lah untuk lembu, untuk sembelih lembu ni ya. Biasanya doktor veteriner akan memastikan lembu ini dia sihat dan juga tidak berpenyakit. Sebab tu dalam ini kalau lembu yang tak sihat, lembu yang berpenyakit menyebabkan juga kita sembelih, ialah sah sembelihan itu sah jika cukup syarat sah sembelihan. Tetapi jika orang yang memakan daging ini yang mempunyai penyakit, menyebabkan ianya ditimpa musibah penyakit pula. La darar wala dirar. Dia tidak memudaratkan juga tidak memudaratkan yang lain. So dalam hal ini nak kena pastikan haiwan ini adalah haiwan yang sihat, yang tidak berpenyakit, nanti dia akan menjangkit pula ya. Yang ketiga, haiwan ternakan itu tidak mempunyai kecacatan, sama ada tempang ke, buta, telinga koyak, patah sebelah tanduk, cedera pada tubuh badan, kurus sehingga tidak mempunyai lemak,
atau kecacatan yang lain sepertinya. Bermakna dalam hal ini, pilihlah lembu yang paling baik, lembu yang terbaik, kambing yang terbaik, kambing yang paling gemuk sekali, lembu yang paling gemuk sekali, yang tu yang afdalnya. Sebab tu baru ni orang offer sembelihan korban, dan untuk yang lembu wahyu tu 30,000 satu bahagian, 30,000 satu bahagian. Memanglah afdalnya kita melakukan korban ini haiwan yang terbaik, yang paling gemuk sebagainya. Tetapi dalam hal ini harus juga dilihat, kalau kata 30,000 itu dimanfaatkan kepada fakir-fakir miskin yang lain, lebih ramai orang mendapat manfaatnya itu, bukan tak sah korban, bukan tak sah korban. So dalam hal ini carilah yang terbaik, yang tidak cacat, yang tak koyak dia punya telinga dia, yang tak buta, dan juga dalam hal ini sebab tu sebelum kita melakukan, kita nak masuk korban, hak kepada kita, tanyalah kepada orang yang nak menguruskan korban tu, pastikan lembu saya ni hendaklah tidak mengandungi kecacatan, buta ke tempang dan juga sebagainya. Carilah yang terbaik. Dan juga kalau kita cari lembu yang kurus, desa tapi makruh. Kita tak nak benda-benda yang ini apa tu berlaku. Dan juga haiwan ternakan itu telah mencapai satu tahap minimum umur, iaitu unta berumur 5 tahun masuk 5 tahun masuk 6, berumur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Habis 5 tahun dia dah masuk tahun yang ke-6. Itu untuk unta. Untuk lembu kerbau berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Maknanya dah habis 2 tahun. Habis 2 tahun dia masuk tahun yang ketiga. Kambing berumur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kambing umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Maknanya dah habis 2 tahun. Biri-biri berumur 1 tahun masuk tahun yang kedua ataupun telah bersalin gigi hadapan. Ini untuk biri-biri. Kalau kita lihat, kalau yang disembelih oleh Rasulullah SAW adalah kibas, itu yang Nabi sembelih, Nabi sembelih. Jadi kalau Sayyidina Ali sembelih unta, sebagaimana apabila Sayyidina Ali nak sembelih unta, Nabi ingatkan kepada Sayyidina Ali supaya pastikan tidak ada upah kepada tukang sembelih, tukang pelapah ni. Jadi Nabi Muhammad SAW sembelih kibas, dan juga Sayyidina Ali sembelih unta. Sama juga sebagaimana kita lihat Nabi Ibrahim AS yang nak mengorbankan anak endanya itu, Nabi Ismail, maka digantikan juga dengan kibas. So dalam hal ini pastikan hak kepada haiwan yang kita nak korban itu, supaya matlamat untuk mendapat pahala 100% dalam melaksanakan ibadah korban ini tercapai. Jangan kita memandang inting soal kata keadaan fizikal haiwan itu, apatah lagi haiwan-haiwan yang kita jaga ini, dan juga yang kita beli dengan kandang sebagainya. Ada yang lepas merata, yang duk pergi makan pokok bunga orang, yang duk pergi makan hak orang lain punya, yang duk rumput orang lain kan, pokok-pokok bunga orang lain, pokok durian musangking orang lain, jadi rosak habis hak orang lain. Apatah lagi kita membela, menjaga haiwan ini dengan diberikan dengan makan-makanan yang untuk haiwan ini dianggap benda-benda yang najis, ataupun juga kita mengambil hak orang lain untuk nak diberikan kepada haiwan-haiwan ini. Kita tak mau disebabkan oleh haram, haram disebabkan benda yang lain, dengan curinya, dengan kita lihat lembu harga mahal kan. Bila harga mahal ini, dia menarik minat kepada orang-orang yang nak mendapatkan dengan cara yang haram ni. Jadi oleh itu, kena pastikan hak haiwan, syarat sah untuk haiwan ternakan ini hendaklah dipatuhinya, terutama kepada yang kata sekarang ni yang menjadi kacuk. Jadi mudah-mudahan dia bermanfaat.
lihatlah saya punya siri-siri korban yang sebelum ini di channel Ustaz Amri Halal. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.